Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP, petugas Barisan Harapan seperti anggota keselamatan dan kesihatan terus kekal siap siaga hingga ke hari ini menangani wabak pandemik COVID-19. Anggota bomba dan penyelamat tidak terkecuali dalam penugasan berkenaan. Lebih-lebih lagi musim perayaan Aidilfitri yang mencatatkan rekod panggilan kecemasan yang agak tinggi. Butirannya kita berlintas langsung bersama Safwan Sawi di Kota Kinabalu, Sabah. Silakan Safwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam Aidilfitri. Bersama kita pada hari ini Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah yang juga penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Encik Kamarul Zaman Malik Abdullah. Terima kasih. Selamat Hari Raya Encik Malik kerana sudi bersama dengan Buletin 130. Okey, baik Encik Malik. Seperti mana yang kita maklum, kelaziman rumah terbakar panggil bomba, bomba datang berlumba-lumba. Itu di antara nostalgia jika anda kenal irama itu. Dan sebenarnya penugasan skop anggota Barisan Harapan Bomba ini sebenarnya lebih luas. Jadi mungkin Encik Kamarul Zaman boleh perincikan penugasan kesiapsiagaan anggota bomba ini sejak daripada mungkin dari pra PKP, Ramadan, Aidilfitri dan mungkin sehingga menjelangnya pasca PKPB ini. Encik Kamarul Zaman. Baik, terima kasih. Kita sekarang dalam suasana Hari Raya. Dan apabila ditanya apakah tugas dan fungsi Jabatan Bomba semasa daripada sebelum PKP, semasa PKP dan selepas pasca PKP. In fact, apabila PKP ini kita bertambah lagi lah tugas. Antaranya tugas yang sedia ada iaitu memadam kebakaran dan juga membuat penyelamatan. Apabila PKP ini kita ada pula tugas-tugas tambahan iaitu membuat sanitasi awam. Dalam sanitasi awam ini terbagi kepada dua, juga kita menerima rakyat Sabah yang kembali ke negeri Sabah, terutamanya student dan juga mereka yang berada di luar negara. Ini semua akan melalui satu sanitasi. Baik Tuan, jadi mungkin bagaimana pula dengan statistik ataupun setiap kali Aidilfitri ini, terutamanya hari pertama, apa kes-kes yang sering kali berlaku? Kita dah tahu dah macam orang terlebih pakai elektrik, gas dapur dan sebagainya. Mungkin apa lagi kes-kes yang selalu berlaku di Aidilfitri ini dan juga statistik yang boleh Encik Kamarul Zaman kongsikan? Okey, kalau kita bandingkan statistik tahun 2019 dengan 2020 bagi 4 bulan Januari hingga April, kita melihat berlakunya penurunan bilangan kes menyelamat. Mana kita tengok pada tahun 2019 bagi 4 bulan pertama 163 kes. Manakala kematian akibat kebakaran pula berlaku kenaikan sebanyak 500%. Pada tahun 2019 ada 2 kes melibatkan kematian dan pada tahun 2020 ini sehingga bulan April 10 orang telah terkorban. Baik Tuan, kita sedia maklum macam kes-kes kecemasan yang kita ketahui seperti yang tular di media sosial, seperti yang mencuit hati. Ada yang kanak-kanak tersepit dalam kerusi, ada yang cincin tersepit di jari pun bomba juga mengambil peranan. Jadi apa lagi kisah-kisah pelik, kisah-kisah yang mencuit hati mungkin yang dia tak tular tapi yang Encik Kamarul Zaman boleh kongsikan bersama dengan penonton? Oh ya, ada macam-macam sebenarnya, tapi yang paling pelik tapi benar, adanya tugas bomba dipanggil untuk mengeluarkan cincin daripada kemaluan. Tapi ya ini berlaku. Jadi pelik tapi benar. Dan banyak lagi, contohnya kucing naik pokok tak boleh turun pun panggil bomba. Dan ada juga yang kunci kereta terjatuh dalam longkang pun panggil bomba. Sungguh pun ini bukanlah kita kategorikan sebagai kecemasan, tetapi sebagai kemanusiaan, kita bantu juga. Baik, itu dia. Apapun yang pasti rumah terbakar panggil bomba, bomba datang berlumba-lumba. Hati tercalar, usahlah hibah, Syawal datang, ampun dipinta. Selamat Hari Raya buat semua Barisan Hadapan. Jasa anda tiada bandingan. Demi negara, rela berkorban, terus berbakti, teruskan perjuangan. Salam Aidilfitri, Safwan Sawi, TV3. Kembali ke Sri Pentas.